الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين، وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين، واجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، فضيلة العلامة المربي رئيس مجلس البهجة ومؤسسه فضيلة الشيخ يحيى زين المعارف حفظه الله تعالى، السادة أهل العلم والفضل، السادة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، السادة المنشدين، صاحب المكان الأستاذ أبي عارف ووالده الأستاذ عبد الخالق، أيها الحضور الكريم من الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memulai pembicaraannya dengan mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah, dan salawat kepada baginda Rasulullah, dan mendoakan supaya kita semua dijadikan orang-orang yang dengan taufik dan dijadikan orang-orang yang soleh. Dan beliau kemudian menyambut pertama kepada Abu Yahya selaku muassis pendiri daripada LPD Al-Bahjah, dan juga kepada para alim ulama, para habaib, dan juga kepada mudir Ma'had Pondok Al-Bahjah Jamblang Abi Ari, dan juga kepada ayahandanya Kiai Haji Abdul Khalik, dan juga kepada semua hadirin wal hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semuanya kebahagiaan dan di dunia dan akhirat. Dan beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المجمع الطيب المبارك في ذكرى الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو أنا عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب، فصلوا وسلموا على سيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من تتشرفون بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian kita semua marilah bersama bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini untuk bersama kita merayakan perayaan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bila mana kita melaksanakan maulid Nabi setiap hari, sungguh itu bagi kita semua selaku pecinta baginda Nabi, itu hukumnya adalah wajib bagi kita semua. Maka marilah kita semua bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dan menyampaikan salam kesempurnaan kepada beliau. Ayyuhal ikhwatu wal ahbab, wa inna fadla as-salati ala sayyidina Rasulillah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحصى، ولو أننا أردنا أن نكتب في ذلك المؤلفات لما وسعتنا الصحف عن فضل هذه الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Keutamaan salat kepada baginda Nabi itu sungguh tidak terbatas banyaknya. Walaupun kita mencoba untuk menulis semua keutamaan salawat kepada baginda Nabi di dalam berbagai lembaran-lembaran, sungguh itu semua tidak akan pernah sampai kepada selesainya atau kepada batasnya
banyaknya keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن سيدنا أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم والسرور في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه نرى السرور في وجهك الشريف، فقال أتاني الملك فأخبرني يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أما يرضيك أن ربك سبحانه وتعالى يقول من صلى عليك مرة صليت عليه 10 ومن سلم عليك مرة سلمت عليه 10. فقال صلى الله عليه وسلم بلى بلى أي نعم يرضيني هذا يا رب. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu bahwasanya di suatu waktu baginda Nabi Muhammad SAW keluar dalam keadaan wajah berseri dan tersenyum. Kemudian beliau ditanya tentang bagaimana keadaan beliau, senangnya beliau. Beliau mengatakan bahwasanya telah datang malaikat kepadaku dan menyampaikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ridho apabila Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah taala membalaskan satu salawat umatmu dengan 10 kali salawat atas mereka, dan apabila ada umatmu yang sekali mengucapkan salam maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 10 kali salam, apakah hal itu tidak membuatmu ridho? Maka baginda Nabi menjawab, tentu itu saya sangat ridho, itu membuat saya ridho. فصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تستجلب صلوات المولى سبحانه وتعالى علينا، وهو القائل جل في علاه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وليس المراد بالظلمة هنا أيها الأحباب التي يخرج منها العبد، ليس المراد ظلمة الكفر لأنهم مؤمنون موحدون، بل المراد أنه يخرجهم من ظلمة الذنوب، من ظلمة القلوب، من ظلمة الكروب إلى نور الطاعة، إلى نور التجليات ببركة الصلاة والسلام على سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan ketahuilah bahwasanya satu salawat kita itu sungguh telah mengundang salawat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana salawat Allah itu sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memberikan salat rahmat kepada hambanya, maka itu akan menjadikan sebab Allah taala mengeluarkan dia daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan di sini bukanlah maknanya kegelapan kekufuran, karena orang-orang beriman itu tidak kafir, tapi kegelapan di sini ada kegelapan dosa, kegelapan kesulitan hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang yang membaca salawat dari kesulitan hidup, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تستجلب صلاته صلى الله عليه وسلم علينا. فقد روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة فإن صلاته تبلغني وأصلي عليه وأرد عليه السلام. ومن هنا قول ربنا سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكم وكم من فتنة مرت على عباد الله
نجا منها المصلون والمسلمون على رسول الله. وكم من كرب حل ونزل ولكنه كان القوم في اضطراب إلا المصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تسكن قلوبهم ببركة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليهم. وكم من كرب دفع وذنب غفر وهم فرج ببركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. Diriwayatkan dari Imam At-Tabari bahwasanya baginda Nabi menyampaikan bahwasanya siapapun yang membaca salawat pada beliau, sungguh salawat itu akan sampai kepada baginda Nabi. Dan baginda Nabi pun akan membaca salawat kepadanya. Sehingga salawat kita ini akan menjadi sebab baginda Nabi membacakan salawat kepada kita. Dan siapapun membaca salam pada baginda Nabi, sungguh baginda Nabi akan menjawab salam tersebut. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi memerintahkan kepada beliau untuk bersalawat kepada umatnya. Karena sesungguhnya salawat baginda Nabi untuk umat itu menjadi besakan, menjadi ketenangan, ketenteraman. Sehingga barang siapa yang banyak membaca salawat pada baginda Nabi, dia apabila ada masalah akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyelesaikannya. Dia apabila berdosa, dengan salawat itu Allah akan mengampuni dia punya dosa. Sehingga siapapun orang yang berada dalam kesulitan, di dalam sebuah fitnah besar, tapi apabila orang itu menjawabkan salawat, itulah adalah cara dia untuk menyelamatkannya daripada kesulitan hidup, apalagi di masa sekarang, fitnah akhir zaman, fitnah yang sangat luar biasa. Maka orang yang membaca salawat dengan sering dan tekun adalah orang yang akan Allah berikan ketenangan pikiran dan ketenteraman, adalah orang yang selamat daripada kesulitan. فيا أيها الإخوة والأحباب، تعالوا لتكن ألسنتنا رطبة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس أفضل من هذه المجالس حتى تكون محفزة ودافعة وباعثة لنا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا ينبغي أن نخرج من أمثال هذه المجالس إلا وقد صلى كل واحد منا على الأقل 1000 مرة صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن أمثال هذه المجالس تربة خصبة لأن تزرع هذه الصلاة فترى أنوارها وبركاتها وآثارها وأسرارها عليك وعلى أهلك وعلى أسرتك. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، واعلم بأن من أحب أحمدا لا بد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا. أرض الورى إلا غوات نجدي. Maka dari itu, mari kita semua membasahi lisan kita dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Maka siapapun yang terbaik adalah dia yang paling banyak membaca salawat pada baginda Nabi alaihi wasallam. Paling tidak bacalah sampai 1000. Ya, paling tidak bacalah sebanyak mungkin. Dimanapun kita berada, terutama pada majelis-majelis yang mulia seperti ini. Barang siapa yang membacakan salawat yang sangat banyak, sungguh itu akan menjadi sebab keselamatan bagi dirinya, juga keselamatan bagi keluarganya. Dan barang siapa yang baca salawat, dan sesungguhnya tanda cinta seseorang kepada baginda Nabi Muhammad tentunya adalah dia yang sering banyak membacakan dan menyebutkan nama Nabi Muhammad. Dan yang paling utamanya menyebut nama Nabi Muhammad tentunya adalah di dalam mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini beliau mengajak kepada kita semua, setelah beliau menjelaskan tentang keutamaannya salawat, maka setelah itu adalah kita semua menjadi orang-orang yang ahli memperbanyak baca salawat kepada baginda Nabi SAW. هذا وأسأل الله عز وجل أن يديم أنواره وبركاته ورحماته على هذا المعهد وعلى هذا المجلس والقائمين عليه والدارسين فيه والمدرسين فيه والعاملين فيه خيرا ابتغاء وجهك الكريم.
وأن يبارك في مديره وأن يعمم نفعه للعباد والبلاد. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في حياة الشيخ يحيى وأن يعمم نفعه للعباد والبلاد، وأن يجعله مفتاحا للخير حيثما حل ونزل، وأن يجعله مغلاقا للشر حيثما كان، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan keberkahan kepada pondok ini, kepada yang mendirikannya, kepada yang menjadi pendukungnya, kepada mereka yang bekerja di dalamnya, kepada mereka yang mengajar dan menjadi para pejuang-pejuang di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada guru kita seumur yang panjang, sehat walafiat, dan Allah menjadikan manfaat beliau tersebar di seluruh dunia, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Dan di akhir beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.